Alah penat gitu. Dalil. Tu bukan dalil dia tu gitu. Macam-macam nak. Tapi dah banyak pada masuk orang, masuk orang. Banyak. Ada tu orang tak baca ni saya lain. Abdi Fatihah kalau macam salah, weh, ada kursi jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'du faqala Syekh Ahmad bin Muhammad Zainin bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Ini situ dah. Itu berhenti tidak di stesen tu hari itu tu. Ajalah ini ustaz ini. Ya dia kena nada baca tu kena lain sikit. Macam kita lama ya ada dengung dia tu ni. Ini mana? Tu ini tu orang panggil isim isyarah. Maka kalau isim isyarah ni dia berhajat kepada musyarun ilaih. Orang panggil musyarun ilaih
benda yang diisyaratkan kepadanya. Itu. Ini mana? Ini kata 50 akidah ni. Tu kembali dekat tu ya. Ini ni mana? Kata 50 akidah ni beripung dalam 2 kalimah la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kait, jika tu orang panggil kait. Jika kita berkata, yakni jika kita menjalani di atas pendapat ulama yang mengatakan, gitu. Panjang kena takdir tu. Jika kita berkata, yakni jika kita menjalani di atas pendapat ulama yang berkata, yang mengatakan dengan subutil ahwali, dengan sabit ngoti sungguh segala sifat-sifat yang bahasa ahwal, bahasa hal, orang panggil ahwal di sini al ahwal maknawiyah. Itu tu kaunuhu tu lah. Kaunuhu tu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Itu kalau kita menjalani di atas pendapat ulama yang membilang dengan secara tafsili sifat ahwal, mana sifat apa, halun ma'nawiyah, kelakuan tu yang dibangsakan pada ma'ani. Itu kalau kita nak terjemah kat Melayu, kelakuan yang dibangsakan pada ma'ani. Karena sabit segala sifat-sifat hal ni, sifat-sifat ma'nawiyah ni dari kerana ada sifat ma'ani. Tu illatun bi illatin, dia dikarenakan ada sifat ma'ani di zat Allah Ta'ala, maka keluar pula satu sifatnya dipanggil maknawiyah. Maka sifat maknawiyah ni kita bahas dah dulu. Tu di kalangan ulama Asy'ariyah, sifat maknawiyah ni orang panggil di tahap amrun i'tibariyah, dia panggil umurun i'tibariyah, mana perkara-perkara yang dikira pada akal saja, sungguh tu pada akal saja. Mana diri kita reti sifat kudrat tu ada di zat Allah Ta'ala, tak boleh cabut daripada zat Allah Ta'ala. Dia ada di zat Allah Ta'ala, bukan dia terlekat di pokok kau di dinding mana, tidak. Diri kita reti sifat kudrat tu ada di zat Allah Ta'ala, itulah keadaannya Allah yang mempunyai sifat kudrat. Gitu. Tak kena bila dah kita reti dah kata kudrat tu sifatun maujudatun qadimatun baqiyatun qaimatun fi zatillah. Selesai, tak sedut bila awak gapo. Maka sebab tu Asy'ariyah ia bila siapa dekat sifat ma'ani saja, orang panggil sifat 13. Itu qaul yang rajih, qaul yang kuat. Tapi katanya ulama Maturidiyah yang diperjalani oleh Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, Imamul Haramain, dan begitu juga dibuat orang panggil kesimpulannya oleh Imam Sanusi, bahawasanya sifat ahwal, sifat halul maknawiyah ni bukan sekadar amrun i'tibariyah, bukan perkara yang dikira-kira sungguh hanya pada akal jua sahaja, tidak. Bahkan amrun kharijiyah dia panggil, perkara yang sungguh tu di zat, sungguh dia tu di zat, sengoti dia tu di zat. Ada dah, tak ada pun dah. Tu bahaya. Tu sebab tu kata lemah pendapat ni, walaupun masyhur, tapi qaul yang menyabitkan halun maknawiyah ni qaul yang dhaif. Sebab apa payah nak faham? Satu perkara tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tak ada. Gapo benda tak? Kalau Asy'ariyah mudah. Benda ni ada betul-betul, tak ada betul-betul, sungguh pada akal. Selesai masalah. Tu ada betul-betul, tak ada betul-betul, sungguh pada akal. Tapi di sisi Maturidiyah, perkara ni ada 4 perkara. Perkara hak ada betul-betul, tak ada betul-betul, sungguh pada akal, sungguh juga di luar daripada akal. Yang ni sungguh di diri perkara, di diri benda tu. Tu orang panggil halun maknawiyah. Kepayah nak faham tu. Jadi sifat maknawiyah di sisi yang menjalani di atas menyabitkan, mensabit, menyungguhkan bahawasanya hal maknawiyah ni amrun kharijiyah, perkara yang dikira-kira sungguh tu di luar daripada kepala otak, yakni sabit di diri zat.
Maka kaunuhu qadiran tadi, contoh keadaannya Allah yang empunya sifat berkuasa tadi itu, keadaannya tu ialah satu kelakuan yang tak naik sampai tahap ada betul-betul, tak naik sampai tahap ada betul-betul. Kalau ada betul-betul jadi dua pula kudrat. Kudrat satu, lepas tu kaunuhu qadiran pun kudrat juga. Tak ada itu. Karena kita mengaji dah wahdaniyah Allah Ta'ala, bersangatan esa Allah Ta'ala pada segala sifat. Yang ni sifat Allah Ta'ala walaupun banyak, tak boleh nak bilang, bukan 20 je, tapi walau banyak sekalipun, satu-satu jenis jua, satu kudrat, satu iradah ila akhir. Kalau gitu kaunuhu qadiran ni ada ke? Naik sampai tahap ada betul-betul di zat? Dah kalau tak naik sampai tahap ada betul-betul, tak ada lah. Dak juga. Okey, payah nak faham tu. Tu orang panggil amrun wasitatu bainal wujudi wal adami. Perkara yang dikira-kira menengahi di antara ada dengan tak ada. Nak kata ada betul-betul tak boleh, nak kata tak ada betul-betul pun tak boleh. Lepas tu duk tengah-tengah, sungguh tu di zat. Sebab apa? Seolah-olahnya kalau tak ada keadaan ni, kaunuhu tu tak ada. Ni kira-kira akal ni. Kalau tak ada kaunuhu ni, seolah-olahnya boleh cabut kudrat tu lekat di benda lain. Jadi seolah-olah kena ada satu benda lain pula. Apa? Seolah-olahnya kena ada satu benda lain sebagai pelekat di antara sifat kudrat tu dengan zat Tuhan. Seolah-olah ni. Mana faham tu seolah-olah, bukan pelekat semua, tidak lah. Kena ada gecak gajah kawan. Ni. Bukan gitu dah. Ni perbahasan ta'akul akal dia panggil. Tak ada faham pun tak apa, tak berdosa. Lama kata payuh ngaji sifat 20. Menang kau Wahabi. Lah ni Wahabi menang belaka dah. Segenap segi Wahabi ni menang belaka dah. Dari segi ilmu dia banyak baca buku pada kita. Dari segi mulut manis, dia mulut manis pada kita. Dari segi darjat kebesaran, banyak datuk, profesor, Tan Sri. Menang dia belaka dah. Kokok ustaz kelas kampung pun ngajar, kokok masjid surau pun bawa cara dia. Nabi tak buat, jangan kita buat. Duk main lagu tu. Tu siapa nak baca tehah tak boleh lepas maya. Apa Nabi tak buat? Orang ni. Ajilah atas mari video tu dengan berapa second depan tu. Jangan baca tehah lepas maya, pakai tutup saya dah. Malah jangan. Apa benda? Jangan baca tehah. Ada ke dalam Quran hadis? Larang. Jangan baca la taqra bil fatihatil kitab ba'da salati, rawahul Bukhari. Ada gitu. Jangan engkau baca ke dengan Fatihah kemudian daripada semaya. Riwayat Bukhari ada? Tak ada lagu tu. Lepas semaya ikut tak usah baca pun tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lopak selalu lagi. Tak ada harga. Engkau tak ada larangan berapa. Jangan lopak kau, tak ada. Ni. Pelik sungguh buat kita ni. Jenis pelik sama, nak lari apa. Orang nak baca wirid dia baca. Wirid yang kita duk baca tu, alim ulama kita susung tu amalan ahli Madinah. Amalan ahli Madinah. Cuma buat surah kita ni lebih pada amalan ahli Madinah tu panggil dah. Ni. Tak tahu dia capu habis dengan Baghdad kau gapo Allah. Kalau biasa kalau di pondok pun tidak baca setahun ni ni. Kalau di pondok ni subuh dengan maghrib, lepas wa ilahukum Allahu la amanar rasul syahidallah. Siapa habis laqad ja qul wallah qul a'udzu bil falaq qul a'udzu bin nas al-fatihah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 3 kali. Lepas tu Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta. Lepas tu ya latif ya ada. Cuma subuh sikit ke tahlil. Subuh tahlil. Lepas subuh tu, lepas la ilaha illallah ya latif tu, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Tu lepas subuh. Lepas ngorek sampai gitulah. Sampai 10 kali la ilaha illallah Allahu la ya latif ya latif. Habislah. Orang mengajar apa pula. Banyak kagak pula. Tu susunan ulama kita tu ambil daripada wirid-wirid yang diamal oleh ahli Madinah. Tu ada dalam hadis digabung semua riwayat. Hak sahih, hak hasan, hak dhaif, jadi panjang lagu tu.
Tu kalau hak biasa-biasa, kalau lepas isyak ke, lepas apa nama tu, zuhur ke, lepas asar, tu rekah aja. Nah, alhamdulillah wa qul alhamdulillah, lepas tu astaghfirullahalazim. Lepas tu kadang-kadang setengah tu pakai wa ilahukum lalu dah. Nah, baca ayat kursi tak boleh tinggal. Tu sebab tu warik. Baca kursi tu warik. Nah, sahih. Nah, tak boleh nak tinggal. Kok lorak bagaimana pun. Macam kita pergi pavilion ke mana. Nah, lorak lagu mana pun, akak pun memang lah. Surah orang panggil di RNR ni yang kita buat macam surah tempat masjid kampung kita. Nak kat Assalamualaikum. Oh ya lati, orang duk tunggu nak sembahyang maghrib juga. Panjangnya wirid ke dia. Surah bunga satu je. Jangan lagu tu lah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ambo kalau di RNR ke di mana-mana shopping komplek ke apa? Pakai bangun saja dah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi. Wirid bila kita berjalan gitu. Nah, tapi ayat kursi yang tinggal 3 kali tu subhanallah alhamdulillah Allahu akbar jangan tinggal. Nah, anda orang mana? Fiqhul waqi'. Orang kena faham juga fiqhul waqi' ni. Fiqh realiti semasa. Keadaan tempat kita duduk. Bukan surah masjid pondok kita, bukan surah kampung kita. Nah, ni tempat orang singgah. Orang duduk jujuk beratu nak sembahyang ngorib. Pas ngorib ni bukan lama, sekejap ya. Nah, kita duduk bedah wirid supaya kita duduk pondok gak. Jawab dia qada habis maghrib orang ni. Tak boleh lagu tu. Kena faham keadaan. Ala kulli halnya wirid lepas maya ni sunnah. Nah, disayugiakan oleh agama kita, alim ulama, bahkan kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Risalah Muawanah kalau tak silap. Ambo duk baca sok maulul Ramadan di pondok tu Risalah Muawanah, tak hotel-hotel lagi. Nah, berapa kali Ramadan dah. Nah, kata dianya malam yaqra al-wirid kal kiri. Siapa yang tidak baca wirid ni serupa dengan kera. Bukan hadis tu dah. Yang disebut dalam gerak ustaz kata kera orang pula dah. Dah. Ni kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Siapa yang tidak berwirid, dia seperti kera. Apa supaya kera? Yakni pada pihak menyia-nyiakan umur dia. Nah, sia-sia umur dia. Tak baca bergapo, tak ada berzikir bergapo lepas maya. Zikir lepas maya, wirid lepas maya ni memang sunnah Nabi SAW. Dulu Fak Wahabi ni marah benar wirid lepas maya. Lama sikit kali dia mengaji juga hadis ke apa. Ada wirid lepas maya ni. Okey, ada kata wirid lepas maya ni bukan bid'ah. Tapi kita nak maksur daripada hadis yang sahih sahaja. Lepas tu tak boleh ramai-ramai lah. Nah, tu ramai-ramai tu tak boleh. Dia masalah ramai-ramai ni memang lah. Kalau dalam mazhab kita Syafi'i pun, kalau kita buka dalam kitab I'anatul Talibin ke bahkan Al-Um sekalipun, memang sayugianya wirid lepas maya ni diperlahankan. Memang dah betul. Tu hak mazhab Syafi'i kita hak original. Melainkan tu imam tu ada kosak nak mengajari orang panggil makmum. Nah, li ta'lim li i'lamil makmum ataupun li'iklan atau li'iklam, dua. Nak mengajar ataupun nak memberi isyarat kepada makmum. Apa? Yang ni kita ni nak berzikir gapo depan ni. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha. Gitu. Makmum tak apa-apa lagi. Sahada. Kalau makmum hafal pun makna kita nak bagi isyarat kepada makmum. Ilahana rabbana subhanallah 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 subhanallah. Itu hak afdalnya. Bukan subhanallah subhanallah subhanallah. Pak kalau ada makmum hak masbuk pula ganggu hidup semaya tu haram pula jadi. Cukup kita beri isyarat lah ke makmum hak jemaah hak lain. Ilahana subhanallah subhanallah. Makmum lain pun subhanallah subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dah ni. Allahumma la ma'li ma'ataita wa tak makmum tahulah ke kita duk baca berapa. Makmum nak turut juga hak supaya kita baca. Tu gitu. Tak ada hal lah. Kalau kira-kira dalam fiqhnya gitu. Dalam kitab I'anatul Talibin pun sebut lagu tu. Dalam kitab-kitab Fathul Mu'in ke, kitab-kitab Fathul Wahab ke, kitab-kitab fiqh lain, semuanya sebut wa yusannu dan disunatkan di atas imam ni baca wirid ba'da solat ba'dal maktubah kemudian daripada semaya 5 waktu ni bi khafiyyin dengan perlahan, bi sirrin dengan slow.
Nah, illa melainkan li ta'limil jamaah, li ta'limil makmum. Melainkan kerana nak mengajar ke makmum atau li isyarah, kerana nak isyarat kepada makmum. Nak isyarat pun bukan isyarat tu sepanjang masa isyarat itu dah. Nah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Jadi makmum tahu, oh ni Tok Imam duk la ilaha illallah dah ni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu 10 kali. Nah, habis 10 kali. Allahumma ajirna minan nar. Oh, Allahumma ajirna pula. Mengarik subuh 7 kali. Nah, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allah. Nah, Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udzu. Madu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Gitu, tak ada masalah pun. Baca Fatihah lepas apa pun nak lari-lari Nah, tak perlu lari pun. Benda kita kena tegah ni benda munkar. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadi. Benda munkar mana ma haruma bi ijma'i. Benda hak diharam dengan ijma' ulama tu benda munkar. Tak ada satu kitab ulama sebut baca Fatihah lepas mayat ialah munkar, diharamkan. Ada? Tak ada. Lepas tu kita nak tegur pasal apa? Nak? Tu nak tegur pasal apa? Tak payah tegur. Molek dah dia baca Fatihah lepas mayat ke gapo tu. Hak tak berapa moleknya, tak baca gapo satu, pakai lopak terus. Walaupun tidak haram. Nah, tidak berdosa. Jangan pula kita cok Wahabi selalu kau orang kata ni. Assalamualaikum mak bang. Wahabi on nata ni. Allah ni mudah nak cok ke Wahabi pun dah. Mungkin dia sakit perut ke nah. Ada meeting mesyuarat lorak kau gapo lagi benda sunat. Nah, tak payah kita cok-cok ke. Bab ngecok-ngecok ni pun tak molek juga. Nah, ya lorak nak bangun ada kerja. Kita tak berapa lorak nak cari pahala kita baca. Nah, gitu mudah je Islamnya. Tak payah sangat kan. Dia payah siapa tak boleh baca goni, tak boleh baca. Kalau tak boleh bacanya, tu lirik lagu pamaya dia ni. Tu sungguh. Tu bina akhurapat sungguh ataupun mentera-mentera ni. Hak bercanggah dengan akidah. Tu sungguh tak boleh. Nah, mana lebih apa masuk ilmu yang mirip yang kata. Tentu dah afdal dengan majlis ilmu. Haji sloh lalu dah. Tentu dah nak kalau majlis ilmu tu hak fardu aini. Nah. Lebih afdal selawat yang berlebih-lebihan tu dengan majlis ilmu. Ya selawat ni sebenarnya tak ada berlebih-lebihan lah. Nah, walau bagaimana kita selawat banyak pun tak jadi lebih. Ya. Tapi kalau kita bawa lah jemaah ni, nah, ya tengoklah. Nah, ada setengah-setengah ustaz tak boleh. Ya setengah-setengah ustaz tak boleh panjang sangat ni. Nah, ya lorak kek perut apa ni. Kita tengoklah. Saling orang panggil memahami lah maksudnya. Nah, ya kalau dia jangan kata wirid semaya panjang saja. Kalau makmum yang tidak mahsur itu tidak sunat, tak boleh. Nah, Tok Imam nak baca panjang Al-Baqarah 1 rakaat. Nah, atau 15 1 rakaat. Kalau makmum mahsur boleh. Tu pun kena minta izin dengan makmum dulu. Nah, itu hak dalam semaya ni, kita cerita dalam semaya maknanya. Hak di luar semaya lebih lagi. Selawat ni mana? Sendiri-sendiri. Kalau kira kat gitulah. Nah, kalau kira kat amalan ni, nah, kadang-kadang kalau kita buat sendiri memang tak terbuat dah. Itu je. Itu masalahnya kalau buat sendiri, kalau kita rajin belaka kemah dah. Nah, buat sendiri kalau rajin belaka kemah dah. Masalah fok kita lu sendiri dak buat dah. Tu hak jadi masalah. Tu jadi fok kita ni macam ramai-ramai gagah sikit dah tu ni. Semangat sikit. Nah, semangat sikit, semangat kira ramai-ramai. Bodoh lama dah kita buat ramai-ramai tu. Tarawih kita buat seseorang boleh gagah ke dak? Gagah buat seseorang pula hak afdalnya. Nah. Tu ataupun buat seseorang tak boleh kawan. Buat seseorang hari tu pakai tak buat terus. Tak boleh, nampak tak gagah lagi. Duk seseorang ni nampak kambing kena berheka segala lagi ni. Tak boleh kita kena ramai-ramai lagi. Yang tengok atas pokok kita lah. Lagu mana? Nah, keadaan airport kita. Lagu tu lah. Cuma gitulah. Kalau surah RNR ke, surah tempat-tempat shopping komplek ke, jangan duk baca panjang gitu lah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok, wah, ni mak orang duk tunggu nak sembahyang maghrib. Bangun selalu kat punggu. Nah, lepas tu wirid tak wirid Ustaz? Berapa? Wirid ni tidak semesti duduk. Nah, tu
innal ladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub. Walaupun ayat tu sebenarnya kena ke semaya, yazkurullah situ nah asal maknanya kena kepada semaya, tapi boleh kita pakai makna umum. Zikir pada Allah Taala boleh hal keadaan berdiri, tak ada masalah. Bangun cak dekat astagfirullahalazim, astagfirullah. Oh tapi tak dapatlah fadilat, kena pula maghrib. Dah siapa suruh mugi ikut bini mugi shopping? Nah, tak dapat ustaz fadilat, saya nak fadilat ni. Nah, la ilaha illallah wahdahu la syarika 10 kali. Allahumma ajirna 7 kali, tak sedar lagi duduk dengan duduk iftirah tawarruk ni, duduk tahiyat ni. Ada kalau gitu mu semaya di soramu lah, jangan duduk semaya di surah RNA di shopping komplek pavilion mana. Nah, kena tengok fiqhul aulawiyat, fiqhul waqi' wa tawaqqu', itu kita kena faham. Nah, kita kena faham juga kadang-kadang. Baik. Kalau gitu, gitulah. Nak jawab lagu mana lagi dah tu ni. Pelik, kita bahasa nak suka lah. Jadi jangan baca Fatihah lepas maya sebab Nabi tak buat. Tu bukan dalil Nabi tak buat tu. Nak betul kau tidak dulu. Nak betul kau tidak Nabi tak buat tu, dia tahu mana tak tahu. Dia hidup tak zaman Nabi. Putus. Dia tahu mana dia hidup zaman Nabi ke mana? Nah, Nabi ni pelbagai. Nabi ni pelbagai. Fleksibel Nabi ni. Ada hak Nabi bangun selalu. Ada hak Nabi palik kanan. Ada hak Nabi palik ke depan. Ada hak Nabi palik kiri. Bagai-bagai. Nah, mazhab kita Syafi'i ambil hak riwayat Nabi palik kanan. Nah, ada mazhab ambil hak riwayat Nabi palik ke depan makmum. Nah, ada hak alik kiri. Macam-macam. Nabi fleksibel ke? Nabi ada belaka? Tak ada. Nak jazam kata Nabi tak pernah baca Fatihah lepas maya. Hebat dia ni. Macam hidup sama Nabi. Tuh. Ataupun memang roh dia tu roh sahabat dulu masuk ke tubuh dia. Tu pun sakit ke tu. Nah, tu lagi tak nak. Tu pun sakit ke tu. Tu kapi tu yang tingkat gitu tu. Jangan main-main. Nah, buat kita ni tak tahulah. Mudah sangat we gelar tak syekh kau kan ni. Ustaz lah, syekh lah. Betul ke tak tahu. Nah, tak ulama pula. Ni ulama ni nampak janggut hitam putih sikit, hitam atas dahi sikit. Babah lah dia dah, tak syekh lah dia dah. Al-Padil tuan guru saya dah. Allah, mudah. Padahal basic dalam ilmu akidah tu. Ya. Abang klip makan ubat dulu adik ni. Nah, ya tak boleh lah kita duk gaduh letak. Nah. Benda basic dalam ilmu akidah ni, dalam ni ada ni. Nanti kita akan lalu dalam sama'iyah. Bab bicara ruh. Nah, akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, bab ruh ni tidak boleh kita nak masuk bicara dengan mendalam. Kata Ibrahim Al-Laqani, membicarakan dengan secara mendalam berhubungnya dengan ruh ni hukumnya makruh. Kata Syekh Juni Al-Baghdadi, Raisut Taifah As-Sufiyah, ketua penghulu ulama tasawuf, haram lah. Syekh Juni kata haram cara mendetail tentang ruh. Sebab apa? Basicnya Tuhan sebut dah, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nanya kepada engkau, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh nasihat tentang ruh. Kul, mu jawab lagu ni. Tuhan ajar mu jawab lagu ni, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jawab cara lain. Cara ni yang mu boleh jawab. Ar-ruhu min amri rabbi. Ruh kerja Tuhan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak diberi ilmu padamu melainkan sikit saja. Tak sedap cara lah benda hak tak ada dalam Quran hadis. Dia reka pula ruh Sayyidina Abu Bakar dia nak ceritanya kekuasaan Tuhan ni, Tuhan Maha Kuasa. Iya, Tuhan Maha Kuasa sungguh tak ada kata dah bohong Tuhan Maha Kuasa. Tapi Tuhan Maha Kuasa tu perkara yang mungkin, bukan perkara yang mustahil, bukan perkara yang wajib akal. Kita mengaji dah sifat kudrat kan? Ingat molek itu. Jadi pindah ruh masuk dalam tubuh orang ni itu mustahil tu, bukan perkara mungkin tu. Mustahil. Atau ruh Sayyidina Abu Bakar ni Allah Taala kuasa ambil buh dalam ruh dalam tubuh Imam Ahmad bin Hanbal. Pas mati pula tubuh Imam Ahmad bin Hanbal, ruh Sayyidina Abu Bakar tak masuk dalam tubuh Sunan Gunung Jati. Masuk dalam Sunan Kalijogo, ke Sunan Bonang, kau berapa siapalah.
pembantu Imam Mahdi. Masya Allah, Tuhan Maha Kuasa. Tu bukan nak cerita Tuhan Maha Kuasa tu. Tu nak tunjuk akidah kafir tu. Tanasukhul arwah ni akidah Syiah Ismailiyah Batiniyah. Ingat baik-baik tu. Pegang molek tu. Nah, sebab apa? Kalau orang ni iktikad bahawasanya roh orang ni boleh tanasuh, boleh berpindah daripada tubuh orang tu orang ni sampai bila tak ada usul. Artinya orang ni telah ingkar hari kiamat. Kafir dengan sebab ingkar hari kiamat. Atau dia tidak ingkar hari kiamat. Dia kata ada hari kiamat, syurga dengan aku ada, dibangkit juga. Tapi oleh kerana pening dia nak buat lagu mana kalau bangkit 10 jasad, satu ruh. Nak bangkit mana? Ruh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tubuh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal, imam tu, tok syekh ni, sunang tu, sunan ni, tok guru tu, tok guru ni. Lepas tu lagu mana nak bangkit tu? Jadi roh Sayyidina Abu Bakar masuk tubuh Sayyidina Abu Bakar, hisap dulu, mati pula Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu masuk pula tubuh Imam Ahmad bin Hanbal, hisap pula, mati pula imam gitu. Takkan roh so boleh masuk oleh 10-10? Mustahil pada akal ni. Mustahil pada akal, bukan masuk dalam ta'alluq qudrat. Ta'alluq qudrat ni benda mungkin, benda jaiz fil aqli. Betul tak? Kita habis dah mengaji sebab dulu ni. Kita kata terti lagi. Tengok. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya dia telah mengingkari komponen-komponen hari kiamat tanpa dia sedari. Sebab apa? Sebab roh Sayyidina Abu Bakar masuk ke tubuh Imam Ahmad atau tubuh siapa keturunan dia ke apa, bermakna roh Sayyidina Abu Bakar ni tak disoal oleh muka nakir. Tak mengecapi nikmat syurga, satu kebun daripada kebun syurga, kubur alam barzah dia. Tak ada. Don ada ke mana batu jasad ni masuk ni pula, masuk ni pula. Dak kata roh dengan makna semangat. Kalau roh dengan semangat tak apa. Oi, demo ni kau tengok roh Sayyidina Umar ada ni. Apa? Semangat Sayyidina Umar. Kalau tak apa tu, roh dengan mana semangat tak apa. Ni bukan roh dengan mana semangat. Roh tu dalilnya kata pendapat ulama khilaf dia kata. Hak mana hak nak dihisap? Roh hak mula-mula ke atau dihisap aku pak-pak orang? Mai mana khilaf itu tak ada. Ijma' wa nuqatti'u bi kufrin man qala bi tanasukhil arwah. Li'anna fihi inkarul ba'thi. Itu kami memutuskan, putus ijma' bahawasanya kafir orang yang iktikad roh orang itu boleh pindah masuk ke tubuh orang lain. Sebab apa? Sebab padanya itu ada ingkar dengan hari kiamat. Kata dak ingkar. Kalau dak ingkar sekalipun dengan hari kiamat, dak jadi kafir dengan sebab ingkar hari kiamat, kafir juga dengan sebab akhirnya dia akan iktikad dibangkit oleh Allah Ta'ala bila ditiup sangkakala yang kedua, tidak dengan jasad tapi dengan roh saja. Sebab ia pening dah jasad 10, roh so sudah lagu mana Ustaz? Roh so roh Sayyidina Abu Bakar tubuh Abu Bakar, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sufyan As-Sauri, imam tu tok syekh ni, sunan tu sunan ni 10. Babu Anwar. Imam Abu Hanifah ada tu. Nampak ya tubuh Haji Hanifah tu, tapi roh Abu Bakar ke roh Umar lah. Satu jasad satu roh. Ya tu hak betulnya. Jadi apabila 10 jasad, 10 lah kita ambil sikit. Tak usah kata 10, 2 pada dah. Pasal roh nak masuk ke mana? Dia bingung. Last kali kata dak. Jasad hak lebu makan diulat dalam kubur, hak bangkit hanya roh. Bangkit dengan roh saja ni hukumnya kafir. Kita nak baca semua syair tu kan? Tu syair apa? Bisalah satin kafaral falasifatul ida idza ankaruha wa hiyal musbattah ilmun bijuz'iyyin wa hudusu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. 3 perkara ulama ahli sunnah wal jamaah kita kafirkan puak falsafah. Mana? Pertama, ahli falsafah ingkar ilmu Allah dengan secara detail. Dia kata Allah tahu umum je. Detail-detail Tuhan pun tak tahu. Tuhan pun tak tahu. Tuhan pun bodoh juga. Kafir dia. Wa hudusu awalimi baharu alam. Falsafah kata dak biqidamil alam. Imma ala sabilit ta'liliyah atau tabi'iyah. Alam ni qadim, sama ada atas jalan ta'liliyah atau tabi'iyah. Kafir dia. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dibangkit kita dengan jasad padahal dulu kita ialah mayit. Sama ada kekal atau tak kekal tubuh kita tu wallahu a'lam lah. Yang sepakatnya ajbuz zana itu kekal.
Tubuh-tubuh para anbiya, syuhada, salihin itu kekal. Kalau hancur sekalipun dulunya mayit hancur, bangkai yang sudah hancur dalam kubur jadi korok hidup dah, maka bangkit pula ditiup sakala dengan jasad. Falsafah kata dak, dengan roh saja. Kafir tak? Kafir. Jangan main tu. Akidah ni jangan main. Tiba-tiba bila kita tegur lagu tu marah anak murid dia kata, ustaz muda dah lah, janggut tak ada. Ya kira janggut. Weh lah, lu kalau aling kira janggut kambing. Oi. Heret main sini kuliah haji lah weh. Kambing. Bus kebeh putih aling janggut kambing anjing lagi. Dia kata biadab ustaz muda sekarang dengan ulama. Ulama siapa ulama? Basic ilmu akidah ahli sunnah jamaah gagal. Ulama apa gitu? Sebelum awak kata saya biadab, tu guru awak tu biadab dengan beribu alim ulama ahli sunnah wal jamaah. Beribu. Qadhi Iyad. Imam Ahmad Ad-Dardi Al-Maliki, Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, Imam Syafi'i sendiri, Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Abil Laits. Weh, nak sebut tak? Penuh mulut. Beribu ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat kafir akidah ni. Siapa biadab lah ni? Kan ni. Tarik dia kata alhamdulillah syekh kita tarik bukan dia kata salah. Tarik dia kata saya tak nak panjang polemik, perkara ni saya tarik balik lah. Kita serahkan pengetahuan ilmu ni kepada tok guru saya. Siapa tok guru awak? Tok guru saya meninggal dunia dia. Siapa orang meninggal dunia dia tu? Sebut-sebut nama tok guru awak tu siapa? Mudah kita nak cek. Jangan buat taik ke tok guru gitu lama tok guru tak kata pun kita ada rekod Kalau sebut nama tok guru tu siapa sendiri? Tok dia seorang ngaji tok guru tu. Tentu dah ramai. Boleh tanya anak orang dekat-dekat. Betul tak tok guru pernah mengajar ni? Tok guru alim betul. Boleh mengajar akidah bukan ahli sunnah wal jamaah. Ya sepatut tarik balik ni. Saya minta maaf kerana perkara yang saya sebut ni menyanggahi akidah ahli sunnah wal jamaah. Saya nasihat pada diri saya dan para penonton, para muhibbin saya, jangan ikut akidah tersebut. Ini akidah boleh tu murtad, boleh tu kufur, nak mengucap syahadat balik. Patut gitu baru tu tarik balik. Bukan tarik balik kita tak panjang polemik lah. Tapi perkara ni kita serah pada tok guru saya. Jadi maknanya betul benda tu. Siapa anak murid hak bodoh dia kata mana? Sebenarnya tok syekh kita ni tahu sebenarnya nak hurai, cuma dia tak usah panjang dengan ustaz-ustaz muda hak bodoh-bodoh janggut tak ada ni ya. Aduh. Janganlah ilmu akidah ni ngaji biar kemah, biar jazam, putus sungguh. Tu tak jazam tu. Nanti siapa bab roh lambat lagi. Baru ke surat 15 baru. Banyak persoalan tak? Ni suruh sebut bab tehau sikit. Dia suruh sebut bab tanah surat arwah sikit. Baca kitab baru sikit tu yang baru. Hazal dulu. Hazal dulu pula. Hazal dulu lah. Bawa betul-betul dia. Tanya tu ni haji ni. Babak. Kita bahas dah, dia boleh tengok ada video. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا ومولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Jadi benda akidah ni kita tak boleh buat main-main dah. Benda akidah, biar benda tu akidah sungguh lah. Ya kalau benda-benda hak macam dongeng-dongeng itu kita hak lah, tak berapa nak setuh mana lah. Nah, yang mau nak suka gitu jelah. Dongeng-dongeng ni kata ni. Nah, tu Nabi ada tu orang tak kuno jerai kau bergapo tu. Nah, saya nak Usman mari ke Kedah ke gapo itu ikut demo lah. Nah, kita suka gitu jelah. Tapi kalau bab tanasukhul arwah, ini tak boleh main-main. Kita kena betul, kita kena tegah. Dan tuai punya tubuh, dia kena tarik balik serta nasihat orang yang ikut. Bukan kata benda ni kita tak tahu dalam perbahasan dia, kita serah pada tok guru yang telah meninggal dunia. Jangan gitulah. Mana orang awal kalau tinggal lagu tu, mana benda ni betul ni. Benda ni betul, cuma kita orang kelas-kelas tamada ni. Kelas-kelas tamada, kelas-kelas apa bolok seruk, kelas-kelas bodoh tak apa nak kredit mana ni, tak capalah. Macam orang kita ni kata satu nak ngaji emek tu, tak geraklah. Bukan makna gitu dah. Salah tu akidah kafir. Tak ada dalam Islam tu. Akidah tu akidah tanasuhul arwah min aqidatil Hindi. Hindu daripada akidah Hindu. Kalau dalam Islam pun ada, tapi bukan hak betul dah. Hak sesat. Mana? Syiah, Ismailiyah, Batiniyah. Jadi kalau ingin ikut selekeh lah. Tapi jangan duk mengaku ahli sunnah. Ni akidah Syiah, Ismailiyah, Batiniyah, tapi mulut bersembuh tak gigi. Kami ahli sunnah wal jamaah. Kok mana betul? Belah. Habis. Tengok. Tak habis lagi tak kita ni. Ini mana 50 akidah ini? Jika kita berkata, yakni jika kita menjalani, kita berlaku atas qaul yang berkata, atas pendapat ulama yang berkata dengan subut ahwal, yakni dengan sabit ngoti segala sifat-sifat ahwal maknawiyah. Tuh. Mana ni?
Dan dengan ni atau pada kata dengan subut ahwal tadi. Yang ni jika kita pasal pepak baru kat bunyi lagu tu. Kata 50 akidah teripung makna dia tu, bukan teripung lafaz, teripung makna dia dalam dua kalimah la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah ni. Jika kita berlaku atas qaul yang berkata dengan ketiadaan sifat idrak. Pasal sepepak baru ni itulah. Dengan ketiadaan sifat idrak dan sifat takwin. Dan sifat takwin ni atah pada kata sifat idrak ni, dan dengan ketiadaan sifat takwin. Sifat idrak, sifat takwin tu kita lepas dah bahas dulu. Tu. Jadi kalau kira bukan 20 sifat lah, lebih lagi pada 20 sifat dah. 20 berapa? 24. 24 mana? Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, idrak, takwin. Kaunuhu qadiran, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawinan, kaunuhu mudrikan. 24 kalau kira. Tapi orang tak cakap juga tu. Awak mengaji ilmu apa tu? Ilmu sifat 24. Pening habis orang kat sini. Ilmu sifat 24 tu tak ada orang sebut. Ilmu sifat 13 pun tak ada orang sebut. Jadi sebab tu hak masyhurnya sifat 20, sifat 20. Tapi qaul yang kuat ialah sifat 13. Jadi kalau 20 pun marjuh, 24 kau lagi marjuh kat sini. Sebab apa? Payah nak faham dia. Baik. Dan tu tinggal sebutin dan. Kalau kita jawi tinggal sebutin dan dua sifat maknawiyah. Tu mana dua sifat maknawiyah? Yani kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawinan. Tu. Dan dua sifat maknawiyah ni atah pada kata sifat idrak lagi. Maknanya apa? Jika kita menjalani di atas pendapat ulama yang berkata dengan ketiadaan dua sifat maknawiyah yang melazimkan keduanya, kedua idrak dan takwin. Mana? Kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawinan. Jadi kalau kita menjalani di atas pendapat ulama yang menyabitkan ahwal dan menafikan idrak dan takwin serta maknawiyah yang melazimi bagi idrak dan takwin, maka yang melazimi, yang masuk dengan secara automatik dilalah iltizamiyah, makna dia tu terkandung dalam dua kalimah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, 50 aqaidul iman. Itu dah. Tu yang mana nak cerita sini. Dan mustahil lawannya sekaliannya. Dan mustahil lawannya sekaliannya. Dan mustahil lawannya sekaliannya. Ni atas situ lagi tu. Atas situ juga. Tu. Yani dan ketiadaan mustahil. Tu. Dan ketiadaan mustahil atas Allah Ta'ala bahawa bersepakai dengan lawan sekaliannya. Mana lawan sekaliannya? Ini lawan bagi sifat idrak, dan lawan bagi sifat takwin, dan lawan bagi kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawinan. Bukan senang tu. Kalau baca sendiri tu sohai sesak. Kena takdir. Kena takdir. Dan mustahil lawan sekaliannya, yani dan ketiadaan mustahil atas Allah Ta'ala bahawa bersepakai dengan lawan sekaliannya. Nyo tu kembali ke mana? Lawannya lawan sifat idrak dan sifat takwin, dan dua sifat maknawiyah kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawinan. Mana tak ada kena bilang mustahil lah. Sebab apa dah tak bilang lagi di awal hak wajib, maka mustahil dak agak. Habis situ. Maka jika kita berkata, ini maka jika berlaku oleh kita, menjalani oleh kita atas qaul, atas pendapat ulama yang berkata ia pendapat ulama tu dengan subut sekalian yang demikian itu. Mana sekalian yang demikian itu? Yani sifat idrak, sifat takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawinan,
dan istihalah mustahil tadi. Mana? Tentu tidak. Tu lawan bagi sifat idrak. Tentu tidak lawan bagi sifat takwin, dan tentu tidak bagi lawan sifat kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawinan pula. Tu nescaya jawab bagi maka jika nescaya adalah sekalian akidah, ini nescaya adalah perhimpunan sekalian akidah, ini sekalian makna simpulan-simpulan bagi iman. Sekalian akidah mana? Sekalian makna aqaidil iman yang menghimpunkan dia sekalian akidah itu. Boleh dia tu klik kepada sekalian akidah tu. Oleh dua kalimah itu, yakni dua kalimah syahadat itu, dua kalimah syahadat mana? La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah itulah 58 akidah. Oh, banyak. Tu 58 akidah. Ni main matematik ni tak sudut pening lah dah. Tak sudut pening. Ini nak ceritanya berapa aqaidul iman, tambatan-tambatan, simpulan-simpulan bagi iman yang masuk dengan secara dilalah iltizamiah dalam dua kalimah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kita menjalin di atas pendapat yang mengisbatkan maknawiyah tapi tidak membilangkan idrak dan takwin serta kaunuhu mudrikan kaum kawinan 50 aqaid. Kalau isbat belaka kaunuhu mudrikan kaum kawinan sifat idrak sifat takwin 58 akidah. Gitu ya nak cerita, tak ada gapo sekalinya. Tu habis. Adapun lain pula ni. Adapun jika kita atas qaul, dia cakap rekah juga ni, adapun jika kita berkata, yang jika kita berlaku menjalani di atas pendapat ulama yang berkata gitu. Tu. Adapun jika kita berkata, yakni adapun jika kita menjalani di atas pendapat ulama yang berkata dengan ketiadaan ahwal, tak ada sifat maknawiyah ni, maknanya tak ada dengan makna tak dibilai dengan secara tafsili. Kaunuhu qadiran, kaunuhu tak sudut bila secara tafsili lah. Apa? Kaunuhu tu orang panggil amrun iktibari saja. Bila amrun iktibari makna perkara hak dikira-kira sungguh pada akal. Diri kita faham kudrat tu ada di zat Allah tu dah keadaannya Allah yang mempunyai sifat kudrat, dilewat gapo laginya. Itu gitu Maka tak payah bila dah kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman tu. Dan sekalian yang tersebut itu, mana sekalian yang tersebut itu? Idrak, takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu kawinan tu. Ni hak mazhab Asy'ariyah ni. Ni mazhab Asy'ariyah ni. Maknanya sifat tu dibilai 13. Kalau hak wajib. Wujud, kida, bakok, mukhalafah, qiyamu bin nafsi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basak, kalam. Situ. Senyap situ. Tak ada apa. Lepas tu, kaunuhu tak payah bila dah. Apa? Masuk dalam amrun iktibari. Kerana kita mengaji dah sifat-sifat ni ada di zat Allah tu dah orang panggil keadaannya Allah yang mempunyai sifat, nak bercerita tangga daripada zat apa lagi. Itu maka ketika itunya tak dibilai dah orang panggil sifat maknawiyah. Tak bilai juga idrak dengan takwin. Maka adalah perhimpunannya. Maka adalah perhimpunannya sekalian aqaidil iman itu. Begitu. Maka adalah perhimpunannya sekalian aqaidil iman, sekalian tambatan simpulan-simpulan bagi kepercayaan itu, ialah tu khabar 36 jua makna sahaja. 36 jah. 36 sahaja. Bapa 36 jah. Dengan tu orang panggil ba taswiriyah. Wazalika 36 tu kalau takdir ke Arab tu, dan bermula demikian itu 36 jua sahaja itu ditaswirkan, digambarkan dengan sekira-kira digugurkan sifat maknawiyah yang 7. Satu. Dan segala lawannya ini, dan digugurkan segala lawannya, lawan sifat maknawiyah yang 7.
tu gugur tu daripada bilangan jua. Kena faham tu. Daripada bilangan ni, daripada bilangan jua. Gugur tu bukan gugur tu i'tikad, bukan. Gugur tu pada membilai saja. Nah, pada i'tikad ya sama aja. Nah. Tu. Sebab dia kata tiada daripada i'tikad ni, tiada gugur daripada i'tikad. I'tikad tetap kita pegang. Keadaannya Allah yang mempunyai sifat berkuasa, keadaannya Allah yang mempunyai sifat penentu, keadaannya Allah yang mempunyai sifat penghidup, keadaannya Allah yang mempunyai sifat pengetahuan, keadaannya Allah yang mempunyai sifat pelihat, pendengar perkata tu, tetap kita i'tikad. Tapi bila tak ayah? Sebab apa? Sebab kita tidak. Sifat-sifat tadi ada di zat Allah Ta'ala, tak boleh cerah tangga daripada zat Allah Ta'ala. Bila buat berapa lagi secara tafsiri? Itu mana? Dan yang demikian itu mana pula tu? Dan yang demikian itu sifat maknawiyah dan segala lawannya tu. Gitu. Sifat maknawiyah 7. Lawan dia 7 juga. Betul tak? 14 akidah. Yalah. 7 campur 7 hari berapa? Nak 14 dah. Jadi ni orang panggil ngaji ilmu matematik bab campur tolak. Tak ada duk betul mana dah ni. Nah. Tapi tak ada duk betul pun molek juga kita lalu dah, kita bacalah. Dan dengan digugurkan idrak, dan dengan digugurkan sifat idrak. Tu dan dengan digugurkan idrak, dan dengan digugurkan sifat idrak dan takwin, dan sifat takwin. Nak berhenti mana kita ni? Panjang molek ni. Kejap. Dan barang yang mengikut keduanya, kedua idrak dan takwin mana? Iaitu kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawinan. Dan yang demikian itu dulapan akidah. Mana yang demikian itu? Yakni yang demikian itu sifat idrak dan sifat takwin, dua sifat maknawiyah dia, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawinan, dan istihalatul mustahilnya. Jadi berapa? Dulapan akidah. Betul deh? Tu. Maka gugur 8 akidah. Gugur 14 deh. Gugur 14 akidah. Gugur orang panggil 8 akidah pada membilang. Pada membilang. Gugur tu pada membilang, bukan tak i'tikad dah. Gugur pada membilang dengan secara tafsili. Maka ketika itunya perhimpunan yang masuk dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan secara dilalah iltizamiyah 36 jua. Habis itu tu molek dah stesen tu. Ada kurungnya situ. Maka telah nyatalah bagimu tu. Maka telah nyatalah, telah jelaslah bagimu akan bahawa sedua kalimah ini mengandung akan sekalian aqaid yang telah terdahulu, bahkan sekalian hukum itu masuk di bawah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga berkata oleh setengah ulama, bermula Muhammad Rasulullah itu lauk yang meliputi, dan la ilaha illallah itu satu titik daripada lauk meliputi. Ini kita sambung semula pula. Ada ni hak bengong-bengong dalam YouTube ni, dia kata apa ya, kerak video Tok Guru Haji Soleh Pondok Si almarhum rahimahullah. Tok Haji Soleh duk baca kitab Faridah ni juga. Siapa sini tu orang tua mengajar lagu mana. Kata Muhammad Rasulullah tu ibarat laut yang meliputi. La ilaha illallah tu satu titik daripada lautan Muhammad Rasulullah. Jadi hak tu yang ambil dalam kitab ni lah, kitab Faridatul Faraid. Memang ulama sebut lagu tu. Jadi Tok Guru Haji Soleh almarhum yang katakan jadi Allah tu tak tahu mana. Perkataan tu. Cara orang tua cakap. Bukan Allah dengan makna zat, dengan sifat-sifat Allah tu tak tahu mana. Yakni la ilaha illallah kalau dibandingkan dengan Muhammad Rasulullah, itu hanya satu titik daripada lautan Muhammad Rasulullah. Sebab apa? Sebab Muhammad Rasulullah membawa sekalian perkara, bukan la ilaha illallah saja. Aqimus solah wa atuz zakah wa la taqrabuz zina. Tubu ilallahi taubatan nasuha. 30 juzuk Al-Quran 1000 lebih ayat ni, siapa hak bawa? Muhammad Rasulullah. Satu titik daripada 30 juzuk Al-Quran 1000 lebih ayat ni ialah
fa'lam annahu la ilaha illallah. Boleh ke hak bengong tak faham dia kata Tok Guru Haji Soleh menghina Allah, melampau-lampau memuja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak tu nanti kita jawab pada pertemuan akan datang dah. Tu dia kata minta tolong Nahdlatul Ulama Malaysia jawab. Nahdlatul Ulama Malaysia ni ke orang persatuan. Orang nama Abdul Hadi ke apa, dia jadi YouTuber lah ni nah. Lah ni pakat jadi YouTuber belaka dah lah ni, boleh duit kat tu. Nah. Buat benda pelik-pelik sikit gak, ramai orang view, boleh duit ke dia. Nah. Dia nak tanya tu. Tolong jawab. Sebenarnya kalau mu ngaji tak kena jawab dah. Sebab mu bodoh tak ngaji, sebab tu mu tanya. Nah. Tolong jawab. Kalau mu ngaji tak ada kena tanya lagu tu dah. Pergi bawa kitab ngaji baru faham. Nanti kita akan syarah sebutir-sebutir perkataan Syekh Ahmad ni. Apa maksud? Nah, berkata setengah ulama, bermula Muhammad Rasulullah itu lauk. Nah, ni ada orang panggil tasbih ni. Nah, ada tasbih yang dihazah dengan adatut tasbih. Nah, Muhammad Rasulullah itu lauk. Lauk makan ke lauk hak di no. Nah, kalau orang bodoh dia tanya pula kat sini. Kalau Muhammad Rasulullah tu lauk, mani duduk patah baru duduk dalam Muhammad Rasulullah. Sama duduk mani. Ke bangang lagu tu. Ni orang panggil tasbih ni. Tasbih baligh dipanggil. Tasbih dengan dihazaf, dibuang adatut tasbih. Apa makna dia lagu tu? Nanti kita akan sambung semula pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.